terjejas banjir. Dua lagi mayat ditemukan di Shah Alam dan dua lagi dibentung susulan banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azamudin Husin. Berita wilayah hari ini akan berintah langsung ke Kelantan, Sarawak dan juga Sabah. Baik, kami juga terus membawakan anda laporan langsung kemaskini banjir di seluruh negara. Setia bersama Berita Wilayah. Baik saudara, itu tadi visual drone yang dihantar tim berita RTM Pahang yang menunjukkan situasi sebenar banjir yang berlaku di negeri itu ketika ini. Selain kesan yang diterima penduduk, banjir turut menjejaskan golongan penternak. Susulan itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pahang menggerakkan langkah menyalurkan bantuan dan saranan yang diperlukan penternak ketika musim banjir. Perinciannya kita langsung bersama wartawan Atira Swah. Ira. Terima kasih Azam. Jika awal tadi saya berada di daerah Kuantan bagi meninjau kawasan penduduk yang terjejas banjir, tapi petang ini saya berada di daerah Pekan bersama dengan Puan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Pahang iaitu Dr. Kamaliah Ghazali bagi meninjau keadaan kawasan-kawasan ternakan di daerah ini kerana dijangka daerah ini akan menerima kenaikan paras air mendadak dalam masa 14 jam. Dan jadi kita terus bersama dengan Dr. Kamaliah. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan mengenai aktiviti pihak doktor sendiri bagi meninjau keadaan penternak dan ternakan di seluruh daerah negeri Pahang ini. Terima kasih. Berkaitan dengan aktiviti di peringkat Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pahang, kita sebenarnya telah menggerakkan semua pasukan-pasukan kita sama ada di Kuantan ataupun di daerah-daerah lain untuk membuat aktiviti sama ada penyelamatan ataupun pemberian bantuan dari sudut makanan ataupun perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan. Jadi pada masa sekarang ini kita telah menerima banyak laporan-laporan daripada penternak-penternak berkaitan dengan ternakan mereka sama ada mengalami kematian ataupun sekarang ini dalam proses untuk penyelamatan lah. Dan sehingga semalam kita telah menerima sebanyak lebih kurang 47 laporan daripada penternak dan juga pemilik haiwan. Bukan setakat penternak saja, tapi pemilik haiwan terutama dari pemilik haiwan kucing, di mana di kawasan Indrapura terutamanya dan juga di kawasan Bukit Rangin kita telah membuat operasi untuk menyelamat kucing-kucing lah. Sekarang ini lebih kurang dalam 100 lebih ekor kita telah keluarkan daripada kawasan yang mengalami banjir. Dan ada setengahnya kita tempatkan
di kawasan di bawah jagaan Jabatan Veterina lah untuk pemindahan sementara. Okey, doktor, selepas ni pasti ada ternakan yang berpenyakit mungkin. Jadi mungkin ada saranan daripada pihak doktor kepada peternak-peternak bagi mencegah penyakit berjangkit ni dalam kalangan ternakan-ternakan ni. Okey. Berkaitan dengan penyakit-penyakit berjangkit terutama masa banjir inilah. Jadi kita harapkanlah peternak-peternak menjaga ternakan terutama lembu, kerbau, kambing, bibiri ini supaya dipastikan dia berada di tempat yang selamat. Pada peringkat awal sebelum banjir lagi kita telah memaklumkan kepada peternak supaya pastikan kalau ada hujan lebat yang berterusan ataupun kawasan itu agak rendah supaya dipindahkan ternakan itu ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekiranya ada ternakan itu akan bercampur dengan ternakan orang lain, kita kena pastikan ternakan kita ni yang pertama buat masa ini contohnya penyakit lumpy skin disease ataupun penyakit kulit berbintil perlu divaksin. Kalau tidak divaksin pun kena buat pemerhatian lah dalam tempoh sekarang ini sehingga dalam sebulan lah perlu buat pemerhatian dan melaporkan kepada pihak jabatan sekiranya ada nampak ternakan berpenyakit. Sebab kita boleh bagi nasihat, kita boleh buat rawatan lah untuk beberapa penyakit yang biasalah ya. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian. Jadi saya kira itu saja dari daerah Pekan Pahang. Kembali semula bersama Azam. Sebab satu mayat keluar, dua mayat keluar. Kita rasa macam, ya Allah, anak aku. Faham. Rasa macam, ni nak bawa mak pergi ke mana ni? Saudara, hati ibu bapa mana yang tidak luluh apabila mengenangkan apa nasib anak sulung mereka yang terlibat banjir buruk. Itu yang dirasai sepasang suami isteri. Lebih-lebih lagi, anak mereka tidak dapat dihubungi selama 3 hari setelah banjir melanda Taman Seri Muda Shah Alam. Menambah kebimbangan, Saidi Wan Junoh dan Noriza Ismail bukan berada di lokasi banjir tetapi di negeri lain. Wartawan Nurhela Razali secara eksklusif berkongsi cerita itu. Mahu mendapatkan sendiri kepastian nasib anaknya, Saidi dan Norizai meredah perjalanan 13 jam dari Kuala Terengganu ke Taman Seri Muda. Menyertai mereka 2 lagi anak yang turut sama melalui perjalanan panjang menggunakan jalan alternatif Muazzam, Keratong, Bahau apabila jalan utama ditutup dan terkesan dengan banjir dan tanah runtuh. Berkat usaha, kesabaran dan tawakal, akhirnya keluarga ini berjaya disatukan dengan Muhammad Syahir, anak sulung yang dicari-cari. Daripada Pulau Terengganu pergi ke Muazzam, Felda ke Keratong, Kuala Bahau, Kuala Pilah, Seremban, baru masuk highway. Acik drive lah dengan Acik? Saya drive dengan. Saya dari Terengganu. Allah Akbar. 12 jam datang sini. Acik dari Terengganu. Dengan nak jalan betul-betul lebih baru sampai. Sebab risau hati kali tak dapat dihubungi. Tak ada betul. Risau sangat. Bimbang keselamatan anak sulung mereka yang terjejah banjir, pada mulanya Saidi telah membuat laporan polis di Terengganu. Solat hajat juga dibuat bersama isteri sejak Sabtu lalu apabila tiada khabar berita daripada anaknya. Berhajatlah kepada Allah sebab saya sebelum ni saya kerah masjid kampung dengan surau buat sembahyang hajat. Lepas tu nak ceritanya pagi tadi selepas subuh saya sembahyang hajat pula dengan isteri saya. Saya bagi salam, anak saya terus telefon. Allah Akbar. Saya terduduk. Ya. Bawa nak bagi tahu Allah bagi. Betul. Lepas tu saya pun nasihatkan anak-anak saya
tolonglah jangan sakiti hati mak bapak sebab berkat kat situ. Takdir Allah tiada siapa yang dapat mengubah. Kesyukuran dipanjatkan kerana Dia masih memberi peluang untuk keluarga ini bersatu semula. Nurhela Razali, Berita RTM. Mayat seorang kanak-kanak lelaki dan seorang wanita warga emas yang hanyut akibat kepala air di Bentong Pahang ditemukan, manakala seorang lagi mangsa masih hilang. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam satu kenyataan menyebut mayat kanak-kanak lelaki tersebut, Emmanuel Chang Li Zheng, 6 tahun, ditemukan 10.30 pagi tadi kira-kira 800 meter dari lokasi kejadian. Manakala warga emas Yap Kun Lau, 66 tahun, ditemukan semalam kira-kira 200 meter dari chalet berkenaan. Kedua-dua mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi pencarian mangsa yang hilang masih diteruskan. Terdahulu lebih 30 orang termasuk 9 kanak-kanak dilaporkan terkandas dalam kejadian banjir lumpur yang menenggelamkan restoran dan 3 kolam ternakan ikan patin, manakala pagar utama chalet turut roboh. Baik, operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam diteruskan sehingga kini. Terkini, 2 mayat dipercayai akibat lemas ditemukan di stesen minyak Pekan Lama. Laporannya langsung bersama wartawan Samsia Samsi. Sam? Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam bagi tinjauan banjir di kawasan ini. Dan ketika ini saya berada di atas lori Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Dan kalau kita lihat di belakang saya ini keadaan terkini di situasi banjir di kawasan Taman Sri Muda ini. Dan untuk pengetahuan anda, saya kini mengikuti pegawai dan juga anggota bomba untuk mengadakan operasi mencari mayat yang dijumpai di belakang Shell di Pekan Lama di Taman Sri Muda ini. Dan untuk pengetahuan anda, operasi menyelamat mangsa banjir sedang giat diadakan dan juga bantuan makanan dan juga minuman juga turut disediakan ataupun diberikan kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan ini. Dan cuaca pada kali ini agak cerah dan baik, dan kita difahamkan bahawa air kalau kita lihat setakat di kawasan ini mencapai paras lutut penduduk kampung di Taman Sri Muda ini. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsia langsung dari Selangor. Baik, dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM meneruskan agihan bekalan makanan kepada penduduk terjejas di Taman Sri Muda. Menurut Penguasa Bomba Kanan 2 Wilayah Tengah Muhammad Ilyas Hussein, bantuan disalur susulan keadaan air yang masih belum surut sepenuhnya. Keadaan itu menyukarkan penduduk untuk mendapatkan akses bekalan makanan. Bekalan makanan seperti roti, air serta makanan bergoreng diagihkan kepada penduduk terjejas. Muhammad Ilyas berkata anggotanya sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi keperluan penduduk terlibat. Sebenarnya bertugas lebih daripada 24 jam lah. Saya daripada semalam lagi. So hari ini, pagi ni kita tengok trend ataupun paras air nampak ada akad sedikit menaik lah. Tetapi kita meneruskan lagi pengagihan bekalan makanan untuk pagi ni sebab kita dapati ada beberapa bekalan makanan di luar. Jadi untuk sampaikan bekalan makanan ni kepada sasaran yang lebih cepat, kita naik pick up lah. So kita masih meneruskan misi. Maksudnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni kita berusaha untuk memenuhi masyarakat punya keperluan. JBPM juga membantu memindahkan anak beranak Tamil Selvam 56 tahun dan Lom Gobal 76 tahun yang menghidapi penyakit kencing manis keluar dari kediaman mereka ke tempat selamat. Baik, kita beralih pula ke Perak. Banjir di beberapa kawasan di daerah Hilir Perak kini beransur pulih. Sebahagian kediaman yang dinaiki air sebelum ini mulai surut secara berperingkat. Perkembangan semasa, kita bersama Nur Ain Abu Bakar di Teluk Intan. Ain.
Azam, kalau sebelah tengah hari tadi saya berkongsi dengan anda semua mengenai keadaan semasa pasca banjir di daerah Mualim, dan ketika ini saya berpeluang menyertai pasukan bomba dan penyelamat negeri untuk melakukan tinjauan di atas bot di salah satu kawasan yang terjejas di daerah Hilir Perak ini, iaitu di Kampung Batu 7.5 Cangkat Jong. Dan untuk makluman, di sini saja terdapat sebanyak 27 rumah yang terlibat. Jadi bersama dengan saya ketika ini juga melakukan tinjauan iaitu pengarah bomba negeri, iaitu Encik Azmi Osman. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cik Azmi, boleh Cik Azmi kongsi dari segi keadaan semasa hasil daripada pemantauan bomba di sekitar kawasan daerah Hilir Perak ini? So, berdasarkan kepada pemantauan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai saya di Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan, kita dapati bahawa trend air semakin menurun. Ini ekoran daripada dalam sehari dua ini bahawa hujan tidak turun. Walau macam mana pun, proses pemantauan akan kita lakukan secara berkala. Kerana apa? Kerana kita takutkan kalau berlaku sesuatu hujan lebat akan menyebabkan paras air naik. Dan di samping itu juga akan kita memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahawa dalam kita menyalurkan maklumat-maklumat tentang perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan kedudukan paras air. Jadi komitmen-komitmen seperti ini adalah perlu bagi memberikan atau membina keyakinan golongan masyarakat tentang aspek-aspek keselamatan mereka semasa mereka berada di rumah. Cik Azmi, kita tahu monsun Timur Laut akan dijangka akan berlaku pada 26 Disember ini. Jadi persediaan daripada pihak bomba sendiri bagaimana? Okey, berdasarkan kepada ramalan meteorologi dan juga ramalan yang dibuat oleh JPS mengatakan bahawa pada 26 atau 25 akan bermulanya monsun Timur Laut, yang mana terdapat di beberapa buah kawasan di Perak ini akan mengalami luruhan hujan yang lebat yang kemungkinan menyebabkan banjir. Ekoran daripada itu, sebagai sebuah pasukan penyelamat, sememangnya kita telah mengambil langkah berjaga-jaga dalam aspek tenaga manusia, dalam aspek aset untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sememangnya memerlukan tenaga kita dalam proses pemindahan dan lain-lain juga yang berkaitan dengan aspek pasca selepas banjir. Dan dari aspek itu, langkah berjaga-jaga kita ambil adalah dengan menentukan kekuatan kita, iaitu selama anggota bomba di seluruh negeri Perak ini, yang mana ia terdiri daripada 2,448 orang, yang mana kita pecahkan pasukan bomba sepenuh masa ada sebanyak 1,135, pasukan bomba bantuan 222, dan sudah pasti saya melibatkan juga pasukan bomba sukarela iaitu seramai 191 orang untuk menggerakkan operasi yang bukan hanya bertumpu di kawasan Teluk Intan contoh, tetapi dia akan digerakkan di seluruh kawasan negeri Perak sekiranya khidmat diperlukan. Di samping itu juga penyediaan kenderaan Marine kita, di mana kita terdapat 58 kenderaan Marine iaitu bot, dan dicampur dengan 5 bot daripada pasukan bomba sukarela, dan inilah yang akan kita kepelingkan, kita gunakan dalam menentukan orang kata pelaksanaan tugas yang lebih berasaskan kepada cepat dan efisien kepada golongan masyarakat. Dan di samping itu juga saya memangnya akui dalam kes-kes yang berkaitan dengan banjir ini, ada kalanya kita memerlukan lori yang mungkin yang bersaiz 6 tan, 5 tan dan 3 tan. Jadi kita ada 9 buah lori, tetapi saya yakin dengan koordinasi yang kita ambil dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri Sungai Perak, ianya akan dapat membantu proses pelaksanaan penyelamatan ataupun penyampaian sebarang bantuan kepada masyarakat. Dan kita juga mempunyai kenderaan-kenderaan utility sebanyak lebih kurang 103, yang mana semua ini akan digunakan bukan hanya dalam proses penyelamatan, tetapi juga untuk proses bantuan-bantuan lain kepada golongan sasaran kita. Dan sudah pastinya sistem komunikasi kita akan kita kemaskan, yang mana kita akan telah pun memaklumkan kepada pihak Sapura supaya dia dapat menghantar mobile sekiranya alat komunikasi terputus. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan ini, di samping sistem pencahayaan cukup penting kerana kita akan menjalankan operasi 24 jam non-stop sekiranya berlaku pada musim Tengkujuh ini. Kita tidak akan menghentikan pukul 7 atau 6 petang. Sebaliknya operasi kita adalah dalam tempoh 24 jam. Maka itulah sistem pencahayaan ada perlukan. Jadi setakat ini kita mempunyai kekuatan sistem pencahayaan untuk kita guna pakaikan kepada anggota-anggota kita. Di samping itu juga kita telah menyusun
satu konsep bantuan, iaitu proses bantuan daripada negeri-negeri yang mungkin tidak mengalami banjir. Sebagai contohnya daripada Pulau Pinang, mungkin daripada Kedah, ataupun mungkin daripada Selangor yang telah reda keadaannya. Sebagai contoh, kita negeri Perak juga telah menyalurkan 38 pegawai ke negeri Selangor dan Pahang di samping bot-bot untuk membantu keadaan di sana. Dan konsep yang sama akan kita aplikasikan sekiranya pada 26-27 berlaku bencana banjir di lokasi-lokasi yang tertentu. Baik, terima kasih Cik Azmi. Jadi saya kira setakat itu dulu. Semoga kepada keluarga yang terlibat dengan banjir ini tabah menghadapi ujian. Kembali semula kepada Azam di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ain langsung dari Teluk Intan. Baik, walaupun cuaca di Melaka semakin baik, namun masih ada penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS di beberapa kawasan di negeri itu. Angkatan Pertahanan Awam Melaka bukan sahaja membantu menyelaras PPS untuk penduduk terjejas banjir, malah agensi itu turut membantu dalam proses pasca banjir. Kita bersama Farah Huda Sahiran di Jasin untuk butirannya. Silakan. Baik, terima kasih Azam. Sekitar jam 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir di Melaka menunjukkan tren penurunan, namun di daerah Jasin masih lagi kekal dengan angka 68 penduduk terjejas daripada 14 keluarga yang bertempat di PPS SK Parit Penghulu Benting, iaitu satu-satunya penempatan penduduk terjejas banjir di daerah Jasin. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, saya bersama dengan Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Melaka, Lieutenant Colonel PA Cuthbert John Martin Quadra. Terima kasih Tuan sudi bersama kita hari ini. Ya, terima kasih rakan media RTM. Okey, baik Tuan. Jadi Tuan, bagaimana keadaan banjir di daerah Jasin ketika ini Tuan? Kalau boleh kongsikan. Ya, kalau kita lihat sekarang ni ya, keadaan cuaca semakin baiklah ya. Kelihatan cerah dan kita harap sangatlah ia akan berterusan. Daripada 7 kawasan yang terjejas, ada 2 lagi sebenarnya yang masih lagi kejadian air termenung ya. Jadi kita harap sangat mungkin dalam beberapa hari lagi dari sekarang ni ya mungkin akan surut, yang itu yang kita harapkan. Tetapi pada asasnya kawasan daerah Jasin ini masih lagi dalam terkawal sebenarnya. Ya. Okey, baik Tuan. Seperti yang kita maklum, beberapa PPS telah pun ditutup dan ada juga penduduk yang sudah pulang ke kediaman masing-masing. Jadi mungkin ada misi bantuan pembersihan pasca banjir di kediaman mangsa yang terjejas daripada APM. Ya, sudah tentu di peringkat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, khususnya di negeri Melaka ni ya. Praktiknya kita akan adakan sebenarnya pasca pembersihan sebenarnya premis kediaman mangsa banjir lah, yang itu sebahagian daripada kita punya aktiviti untuk nak pastikan ya kita bersama dengan penduduk yang terjejas, sekurang-kurangnya kita dapat bersama secara gotong royong untuk nak memastikan bahawa kediaman rumah tersebut kita dapat bersih secara bergotong royong ya, sekurang-kurangnya meringankanlah masalah dan juga beban yang dihadapi pada ketika ini ya. Jadi ini merupakan aktiviti yang sangat murni lah sebenarnya ya. Aktiviti pasca pembersihan premis rumah dan juga kawasan halaman rumah. Ya, tidak. Baik Tuan, pastinya APM turut ada mengagihkan bantuan makanan ataupun kit keperluan untuk mereka yang terjejas banjir ini. Jadi kalau boleh kongsikan, bagaimanakah cara bantuan atau agihan kit makanan kepada bangsa banjir yang dilakukan APM? Ya, di peringkat kita ya APM Negeri Melaka, kita sebenarnya ada bekalan sebenarnya itu yang kita sebut sebagai kit makanan ya. Kebiasaan kit makanan ini kita akan serahkan kepada ketua isi rumah sebenarnya untuk setiap keluarga. Ini adalah bekalan sebenarnya bila masa tempoh berada di dalam pusat pembinaan sementara ini, bila dah dibenarkan ataupun keadaan kawasan rumah clear dari segi paras air tersebut bila dah surut, so bila penduduk dah dibenarkan untuk kembali ke premis kediaman masing-masing, so kita akan bekalkan kit makan untuk dibawa ke rumah masing-masing lah. Ya.
Okey baik Tuan, terima kasih di atas penerangan yang diberikan itu tadi. Jadi kepada penduduk terjejas banjir, tidak kira di mana anda berada, sila pastikan anda mengambil makanan dan minuman yang bersih untuk mengelak sebarang kes keracunan makanan berlaku selepas pulang ke kediaman masing-masing. Jadi saya kira sekian saja lintas langsung dari Melaka berkenaan dengan situasi banjir di negeri ini. Kembali semula ke rakan tugas di Angkasa Puri. Teruskan Azam. Baik, terima kasih Faraudah. Baik, di Negeri Sembilan juga rata-rata kawasan yang dilanda banjir sudah mulai surut. Penduduk telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Masuk ke fasa pembersihan, pelbagai jabatan, agensi serta pertubuhan bukan kerajaan menawarkan khidmat. Untuk perkembangan semasa dari sana, terus bersama Nur Ashikin Harun. Ashikin. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Jiboi Ampangan bagi mengikuti program bersepadu PDRM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan yang membantu penduduk yang terjejas banjir bagi proses pembersihan. Untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mak Yusof. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Baik, Datuk boleh kongsikan berapa ramai penglibatan anggota dan pegawai untuk program pembersihan pada petang ini? Okey, untuk petang ni, ini merupakan hari kedua sebenarnya kita telah adakan bantuan atau memberi bantuan kepada penduduk kampung Ismail ni pada beberapa hari yang lepas, pada hari Ahad dulu, dan ini merupakan sesi yang kedua. Kita membantulah penduduk di sini, dan pada hari ini pihak kami daripada PDRM ada 3 orang pegawai dan juga 40 orang anggota daripada FRU, dan dibantu oleh pegawai daripada ataupun anggota daripada Balai Rahang, 1 pegawai, 10 anggota, dan hari ini juga kita bekerjasama dengan pihak bomba, ada 1 jentera dan juga 10 anggota untuk membantu penduduk kampung ini untuk membersihkan terutamanya lumpur-lumpur lah yang tinggal kesan pada banjir yang lalu. Dan juga ada bantuan daripada SWM untuk dengan 2 buah lori untuk mengangkat sisa-sisa dan sampah-sampah untuk dibuang ke tempat yang lebih sesuai pada hari ini. Datuk, adakah program ini akan diperluaskan pada masa akan datang? InsyaAllah kita akan bergantung kepada jawatankuasa bencana daerah lah. Kalau ada bantuan yang diperlukan, pihak polis sedialah membantu untuk bukan saja di Seremban ni, malah di lain-lain daerah yang terkesan juga kita akan beri bantuan lah jika ada keperluan di mana-mana. Datuk, kejadian banjir di Negeri Sembilan, setakat ni ada tak kes jenayah pecah masuk atau mencuri di kedai ketika kejadian banjir ni? Hingga petang ni pukul 3 tadi kita tak ada menerima apa-apa laporan polis mengatakan ada premis atau kedai-kedai telah dipecah, dan kita sentiasa pantau lah. Setakat ini alhamdulillah tak ada laporan yang diterima tentang kedai pecah sempena banjir ni. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ashikin. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti sidang media situasi semasa banjir oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, yang kini berada di PPSSK Sungai Serai Hulu, Langat, Selangor. Saksikan. Daerah lah yang urus. Terus daerah. Dia mesti berifat, dia tak boleh simplified sebab kita guna dana ni dana daripada pembayar cukai. Dan semua orang bayar cukai sebenarnya, antara sikit dengan banyak. Tapi bila bencana, dia serang semua orang sama je. Jadi perlu ada verifikasi yang standard oleh badan-badan yang berwajib. Tapi saya tengoklah bila orang komplain lah. Sorry to interject. Maknanya kalau rumah air masuk dalam rumah, kejam mata lah. Sofa habis, kapet habis, itu kira burn lah. Rosak freeze, rosak kan, total loss lah. Itu tak masuk kereta kan. And then natural disaster not covered under insurance. Tapi kerajaan ni bukanlah kerajaan yang
boleh bagi semua sekali. Tetapi maknanya the kind of care and compensation tu might not be complete. Tapi maknanya adalah contribution daripada kerajaan bagi menampung kerosakan tersebut. Itu kita tanya DO. Kita akan buat secepat mungkin, insyaAllah. Sekarang kita ada template dan sebagainya. Kita akan buat survey underground. Kita akan deploy lah kegiatan kita untuk dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan rumah, dengan kereta, dengan motor dan segala kerosakan yang berlaku lah. Dan kita juga akan dari segi bantuan kalau nak menolong mereka dari segi air, tekanan air macam ni. Sebab kebanyakan yang saya buat tengok, kebanyakan mereka mengalami kesalahan dalam mesti ke kawasan kerana tekanan air sangat rendah. Jadi daripada tekanan air ni biasanya daripada pihak kuasa air negeri. Kan kita boleh selaras nanti. Air Selangor. Kan? Air Selangor. Splash tak? Selain daripada saya kena bincang juga. Tadi saya bincang dengan Menteri Kesihatan. Perkara ni amat penting sebab bila tidak dirawat benda ni dia, tapi majoriti rakyat kita ni seperti di Hulu Langat, bila saya call pagi-pagi lepas subuh hari Senin pagi tu, di Hulu Langat dia kata rakyat Hulu Langat ni dia punya tahap kesabaran amat tinggi. Kita bincang secara detail tadi dalam kabinet. Isu dia macam kita difahamkan oleh IGP, dalam diterangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada hari Sabtu awal petang, polis dah round. Masa tu air masih rendah, dah round, dah bagi lauk hela, bagi suruh keluar. Tapi macam biasalah manusia ni kan, dia ingat itu hanya banjir kilat. It will never expand and expanded. Within 2 hours dia naik terus 5-6 kaki, 2 meter. By that time it's too late already. Arus makin deras, dah tak boleh lagi nak So amaran awal, sebab tu kita akan bagi amaran awal. Di negeri-negeri lain, amaran awal ni rakyat ambil sebab dah biasa dah. Tapi di Selangor perkara ni bila hujan dia expect banjir kilat. Jadi dia tak ambil pendekatan yang lebih daripada tu. But I don't blame also lah. Bukan kita nak ni, kita pun tak suka. Kita urus selama ni kebanyakan bila kita, just to recap bila Perdana Menteri angkat sumpah 27 hari bulan 8, 30 hari bulan 8 form kabinet. 16 hari bulan 9 dia buat meeting pertama, meeting jawatan kuasa pengurusan bencana nasional. Okey, saya jadi pengurusi pengurusan bencana jawatan kuasa kerja.
Tetapi ahli-ahli mesyuarat saya adalah SUK. Semua negeri. Kecuali Sarawak. Sarawak dia letak pembantu menteri. Saya dah mesyuarat dengan mereka, menerang sequences apa semua. KP sebagai sekretariat telah round seluruh negeri, mengadakan libat urus semua sekali apa semua. Ialah negeri-negeri yang biasa, 6 negeri, dia dah biasa, dia tak ada hal. Dia urus melalui pengalaman apa semua. Kerana dia dah jadi macam kata raup, bentung. Raup tu bulan 2 dulu banjir. Sekali lagi banjir sekarang. Setahun 2 kali. Boleh jadi konsultan lah DO tu. Mengurus banjir. Tetapi mungkin kat sini adalah urusan, tapi urusan dia mengurus banjir kilat. Okey? Lain banjir kilat dengan banjir lama. Sekarang ni dah tak banjir, cuma air bertakung. Banjir kerana air bertakung. Semalam saya pergi ke network dengan Datuk Profesor IR Zaini Ujang. Dia pergi dekat Bukit Canggang. Ini hari dah ada sprinkler supaya air termenung ni dapat dikurangkan dan boleh jalan. Kat Kuala Muda, Seri Muda dah selesai. Dah mula kering? Belum? Tinggallah. Ada kurang. Okay. Maknanya kita sedut air tu. Kita sedut. Kita kerjasama dengan JPS, dia take the lead, kita bantu-bantu je. Okey? Hari ni ada percakapan senjata daripada mengenai pengurusi Majlis Kemajuan Jabatan Negeri Selangor lah. Tansi Norma kata dia masih lagi mengurusi dan semalam Menteri Besar kata dia sudah mengambil alih kawasan pengurusi Majlis Perkhidmatan Negara Selangor. Ini macam diorang, ini macam UMNO lawan PKR. Tapi sejujurnya dari sudut perundangan, apa yang dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan MIDEC adalah benar. Kerana bila dia menjadi pengurusi MKN, hal keselamatan itu bawah arahan nombor 1 Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dia boleh keluarkan arahan nombor 1. Dia boleh lantik di antara menteri kabinet untuk sebab hal-hal keselamatan adalah federalis. Jadi untuk Negeri Sembilan, arahan nombor 1 pengurusi MKN negeri adalah YB Menteri Kesihatan. Untuk Pulau Pinang adalah YB Rizal Marikan. Itu arahan nombor 1, betul lah. Hal-hal federalis adalah kuasa federal, sebab tu Perdana Menteri menggunakan kuasa arahan nombor 1. Tetapi Baik, bertemu kembali. Baik, untuk langkah berjaga-jaga dengan situasi cuaca semasa, kita dapatkan laporan cuaca dari Met Malaysia bersama pegawainya Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Melalui paparan carta angin permukaan di rantau negara kita, kelajuan angin pada ketika ini adalah agak sederhana kuat, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam, dan angin mula bertiup dari arah barat laut menuju ke Semenanjung Malaysia dan juga dari arah timur laut ke Sabah dan Sarawak. Dan setakat ini pembentukan angin di sekitar barat laut menuju ke Semenanjung
semenanjung Malaysia menyebabkan ribut peti di 1-2 tempat kini sedang berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar Pahang dan juga Johor. Ini jelas kelihatan melalui paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan ribut peti di beberapa tempat yang sedang berlaku di selatan negeri Pahang dan juga di bahagian timur Johor ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala negeri-negeri lain pada ketika ini berada dalam keadaan cuaca cerah dan tiada hujan yang diserap, dan hujan di 1-2 tempat melibatkan negeri Selangor dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya di Sabah dan Sarawak dapat dilihat dengan lebih terperinci terdapat hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di sekitar pedalaman Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala keadaan ribut peti yang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Dan berkemungkinan untuk makluman semua, paparan imej satelit semasa menunjukkan letupan awan aktif masih lagi dicerap di seluruh rantau negara kita, dan ini jelas kelihatan di sekitar bahagian timur semenanjung Malaysia dan juga melibatkan barat Sarawak, dan tidak terkecuali juga di sekitar bahagian perairan Sulawesi yang menuju masuk ke rantau Sabah. Keadaan kelembapan yang tinggi ini membawa kepada hujan yang dijangkakan berpotensi berlaku menjelang awal malam nanti dan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh terdekat ini. Dan kami di Map Malaysia menjangkakan menjelang lewat malam nanti dijangkakan pembentukan awan ribut peti akan mula terbentuk di sekitar perairan Selat Melaka Selatan bermula dari perairan negeri Selangor sehingga ke Johor Barat, dan ribut peti ini akan mula bergerak masuk ke bahagian daratan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor menjelang awal pagi nanti sehingga jam 7 hingga 8 pagi. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 26 Disember melibatkan kategori pertama di kawasan perairan yang telah dilorotkan ini dengan ketinggian ombak yang mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter berserta kelajuan angin setakat ini mencapai 40 km sejam. Oleh demikian, kami menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Model taburan hujan untuk malam nanti sekitar jam 8.30 malam nanti dijangkakan hujan masih lagi berpotensi berlaku di sekitar bahagian selatan negeri Johor dan juga terutamanya melibatkan bahagian perairan pantai timur semenanjung Malaysia, dan dijangkakan akan mula memasuki sebahagian daripada daratan negeri Terengganu menjelang awal malam nanti. Dan dijangkakan lewat malam nanti pula jangkaan kami hujan yang ribut peti juga yang terbentuk di bahagian perairan Selat Melaka Selatan ini akan kunjung tiba memasuki bahagian daratan melibatkan kawasan negeri-negeri pantai barat di sekitar Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Johor Barat, tidak terkecuali juga di bahagian perairan selatan negeri Pahang dan juga di bahagian pedalaman negeri Pahang. Dan kami menasihatkan penduduk awam dan orang ramai agar sentiasa berwaspada. Berkemungkinan kenaikan paras air boleh berlaku terutamanya di kawasan yang terkesan dengan banjir yang lepas. Seterusnya untuk bahagian Sarawak pula, ribut peti dijangkakan berpotensi berlaku menjelang tengah malam nanti di bahagian barat iaitu di sekitar Kuching dan juga di bahagian pedalaman Sarawak. Manakala di Sabah dijangkakan tiada hujan berikutan dengan kelembapan yang mula melemah melalui paparan imej satelit sebentar tadi. Seterusnya kita perhatikan kepada ramalan cuaca signifikan yang telah dikeluarkan oleh Map Malaysia bermula pada 23 hingga 29 Disember, dan Map Malaysia meramalkan berlaku luruan monsun iaitu bermula dari 27 hingga 29 Disember dengan kebarangkalian berlakunya hujan lebat itu adalah sangat lemah terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia iaitu di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Walau bagaimanapun, hujan berterusan berpotensi berlaku melibatkan kawasan Sarawak Barat dan juga di sekitar
Sabah Timur. Kami menasihatkan orang awam agar berwaspada pada ketika ini dengan membuat sebarang kemungkinan yang boleh berlaku di sekitar kawasan-kawasan yang mungkin terkesan dengan kenaikan paras air pada kawasan yang berkedudukan rendah. Laut untuk angin kencang dan laut bergelora yang diramalkan berlaku berikutan dengan luruan monsun ini, iaitu angin sejuk yang berlaku daripada Siberia menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan laut China Selatan ini akan menyebabkan beberapa kawasan perairan timur semenanjung Malaysia terkesan dengan keadaan angin kencang dan laut bergelora. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sebarang maklumat cuaca sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Instagram dan juga Twitter rasmi @metmalaysia. Kita ikuti paparan ramalan cuaca di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. Masih dalam berita wilayah. Baik, untuk mendapatkan perkembangan banjir di Kelantan, kita langsung ke studio RTM di Kota Baru bersama Muhammad Azidi Abdullah. Azidi, silakan. Baik, terima kasih Azam. Keadaan banjir di Kelantan bertambah baik apabila lebih ramai penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sejak tengah hari tadi. Malah jajahan Kuala Krai hampir pulih apabila satu lagi PPS ditutup. Bagaimanapun di Pasir Mas, situasi tidak banyak berubah. Berikutan banjir termenung menyebabkan penduduk terpaksa menunggu beberapa hari lagi untuk pulang ke rumah. Perinciannya bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Baik, terima kasih Azidi di studio. Sekarang ini saya berada di Kampung Lubuk Gong, Pasir Mas untuk meninjau keadaan banjir di sekitar sini. Difahamkan di daerah Pasir Mas sekarang ini banjir sudah mula menurun. Walau bagaimanapun masih ada PPS dibuka di daerah ini membabitkan PPS Sekolah Tok Deh yang menempatkan 458 penduduk terjejas banjir daripada 153 keluarga. Dan untuk perincian ini kita bersama dengan penghulu Mukim Lubuk Gong iaitu Encik Said Abu Bakar, Said Makno. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey Tuan, boleh cerita sikit keadaan banjir di sekitar kampung ini? Masalah banjir di kampung ni dia boleh dikatakan setiap tahun banjir akan berlaku di kawasan Kampung Tok Dih ni, yang melibatkan beberapa buah kampung lah di kawasan Tok Dih ni, yang termasuk di kampung Tersang, Lubuk Gong, Kedak dan Tasik lah. Sebelum banjir berlaku, kita telah buat bermesyuarat bersama dengan AJK Jabatan Kuasa Banjir untuk
memaskinikan apa-apa yang kita tak bersedia untuk menghadapi banjir ini. Jadi kita bermusyawarah bersama dengan semua anggota yang terlibat lah. Okey, difahamkan PPS SK Tok Deh ni berada dalam kampung Lubuk Gong, Pasir Mas ni. Macam mana keadaan penduduk di PPS tu? Masalah penduduk di tempat PPS tadi alhamdulillah setakat ni sebab kita menyediakan makanan jenis pet food. Di mana pet food ni banyak kelebihan dari segi kebersihan dan makanan kita bagi pun cara teratur lah. Tak ada yang ketinggalan. Sebab kita berpandu kepada ahli keluarga. Bagi mangsa-mangsa yang nak menerima makanan tu dia akan bawa kad dari yang dikeluarkan oleh JKM. Dia akan serahkan kad kat kaunter, dia akan bagi mengikut keluarga lah. Ya, mungkin ada NGO yang datang membantu sekali dengan agensi kerajaan ni. Boleh kira ada ucapan terima kasih tak kepada dia? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada NGO yang di luar sana yang banyak membantu dan memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir, terutamanya yang menetap di PPS Sekolah Gua Tadih ni. Okey, mungkin ada pesanan daripada Tok Ngulu sendiri supaya budak-budak ni ataupun penduduk kampung ni tidak menjadikan banjir ni sebagai pesta air. Ya, saya nasihatkan kepada semua yang terlibat dengan banjir ni, tolong terutamanya kepada ibu bapa supaya berhati-hati dan menjaga anak-anak daripada mengelakkan daripada bermain air, dan kita kena patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Okey, terima kasih Bung Lu kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ni. Okey, setakat itu saja laporan saya untuk Berita Wilayah. Kembali ke Azidi di studio. Assalamualaikum. Penduduk Kuala Krai menyediakan 40 pacuan 4 roda dan 5 buah lori bagi membawa bantuan ke Selangor sebagai membalas budi mereka yang banyak membantu masyarakat di daerah itu ketika banjir pada 2014. Urusia Task Force Kuala Krai Mat Zaini Mat Rashid berkata, misi bantuan Selangor Kuala Krai Balas Budi 2014 itu merupakan inisiatif bagi meringankan beban rakyat yang terjejas teruk akibat banjir. Katanya, ketika kejadian Bah Kuning 7 tahun lalu, penduduk di Kuala Krai menerima bantuan daripada pelbagai badan bukan kerajaan, NGO dan orang perseorangan dari Selangor. Selain pasukan Barakuda 4x4 Kuala Krai, misi tersebut turut disertai NGO Task Force dan Info Dalam Kuala Krai IDKK yang mengumpul kesemua barangan bantuan hasil sumbangan penduduk sekitar. Kita ambil inisiatif ni, kita beri ruang ke orang kampung, orang ramah. Dalam misi balas budi ni pernah merasai musibah ni dulu 2012. Lalu ni di Selangor pun sama. Jadi kita berkeruai kat orang ramah untuk sama-sama menyumbang segala bentuk gapo pun untuk kita sama-sama bagilah di Selangor. Beliau ditemui RTM di pusat kumpul barang yang dibuka di Kuala Krai. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya menyasarkan lebih banyak lagi bantuan yang akan disumbangkan oleh penduduk ke pusat tersebut bagi menjayakan misi ini. Mereka akan bertolak ke Selangor pada pukul 4 petang esok. Sekian bahan berita dari Kelantan, kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan. Saudara, Tasik Kenyir, Hulu Terengganu kembali dikunjungi pelancong yang ingin beristirahat dan lari dari kesibukan kota. Walaupun menghadapi musim tengkujuh monsun timur laut, namun segala aktiviti dirancang sebelum ini, khususnya melibatkan sektor pelancongan, dijangka mampu mengembalikan sinar tasik buatan terbesar manusia di Asia Tenggara itu. Laporan wartawan Taufik Adnan. Kehadiran pengunjung memberi kelegaan kepada usahawan di sini, khususnya pengusaha rumah bot dan bot laju. Bagi mereka, bila tiba musim tengkujuh, tumpuan pengunjung terutamanya kumpulan-kumpulan kaki pancing beralih ke kawasan tasik. Ditambah, perkhidmatan rumah bot sekarang melebihi 70 buah yang aktif, yang pastinya lebih besar dan selesa. Harapan saya tahun depan pihak yang berkenaan dapat tambahkan lagi program-program dan dalam masa yang sama tingkatkan lagi fasiliti yang perlu untuk kesiasaan pelancong serta serta pengusaha di sini. Matang houseboat ni rasanya tak ada masalah lah setakat ni. Pada hari ni pun supaya dengan nak berbanding dengan houseboat awal dulu,
bukan houseboat lah orang cakap tu. Mana orang cakap tu, mana macam boat penambang dulu. Sekarang ni baru nampak betul macam rumah dengan pagar ada safety apa semua, dengan life jacket cukup apalah semua. Kini pengunjung dapat memilih pakej rumah bot dengan harga berpatutan bagi tujuan riadah, sekeluarga atau untuk aktiviti mancing. Ia turut diakui ikon sukan memancing Tasik Kenyir, iaitu kartunis terkenal Ibrahim Anum atau Ujang. Jauh beza. Sebab sekarang ni bot dah semakin mahal. Ada yang sampai harga 1 juta dengan kemudahan tandas, ya ada aircon. Kemudian dia punya guard dia lebih terlatih. Sangat jauh lah beza dia, bukan benda sangat lain. Dia ada houseboat yang spek untuk memancing, ada yang spek memang khusus untuk keluarga. Jadi kalau macam yang berkeluarga ni, dia orang memang titik berat lah keselamatan tu. Macam life jacket apa semua tu memang wajib lah untuk kita ambil lesen tu. Tasik Kenyir luar biasa dengan pemandangan, dengan tempat-tempat comel, ikan ada, ada gajah, ada harimau, ada yang pokok besar. Kalau kita jaga kawasan ni dan pakai Tasik Kenyir sebagai satu destinasi ekoturism, memang Tasik Kenyir akan menjadi mata dunia untuk Terengganu. Tourism Malaysia tidak terkecuali turut menjalin kerjasama memeriahkan program serta aktiviti di Tasik ini, termasuk kejohanan tahunan Memancing Kenyir 2021. Dengan pihak-pihak yang ingin mengadakan sebarang aktiviti ataupun kejohanan sukan rekreasi air di negeri di Tasik Kenyir ini. So insya-Allah kami akan sentiasa membantu untuk sama-sama merancangkan lagi industri pelancongan tempatan ini, terutama sekali dari segi sukan air. Kerana di Tasik Kenyir ini memang terdapat banyak potensi. Pelbagai aktiviti lain turut ditawarkan seperti trek laluan ke Gua Bewah, mandi-manda di air terjun, lawatan ke Pulau Herba dan Sanctuary Kelah. Pelbagai lagi acara dan program menarik akan dilancar dan diadakan di Tasik Kenyir ini pada tahun hadapan dan pastinya memberi kesan ataupun impak positif kepada kehadiran pelancong ke Tasik ini, sekaligus dapat meningkatkan lagi pendapatan ekonomi mereka yang terlibat dalam industri tersebut, termasuklah para pengusaha rumah bot di sini, berbanding dalam tempoh setahun 2 yang lalu. Taufik Adnan untuk Berita RTM. Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini, operasi musim perayaan mula dilaksana. Vanessa Mering, silakan. Ya Azam, cegah kemalangan jalan raya pada musim perayaan. Polis Sarawak lancar operasi Christmas mulai hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexson Naga Cabuk menjelaskan operasi diadakan selama 7 hari itu dilaksanakan di seluruh negeri. Seramai 405 orang pegawai dan anggota polis trafik akan terlibat dalam operasi ini. Dedahnya lagi, pihaknya telah mengenal pasti 57 lokasi kerap kemalangan atau black spot di seluruh negeri. Susulan itu, operasi itu akan dilaksanakan dengan kaedah penguatkuasaan penuh. Dihubungi pemberita RTM Kuching, nasihat Superintendent Alexson lagi, pengguna jalan raya diminta memandu dalam kelajuan yang selamat selain memastikan kenderaan dalam keadaan yang baik. Malah beliau juga menasihati pemandu untuk merancang perjalanan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Kutipan keseluruhan zakat tabung Baitul Mal Sarawak TBS setakat 30 November lepas adalah 90.4 juta ringgit. Mendedahkan perkara itu, Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili menambah, daripada jumlah itu sejumlah 67.7 juta ringgit telah diagihkan.
Datuk Abang Muhammad Shibli menjelaskan daripada jumlah tersebut sebanyak 48.3 juta ringgit bantuan telah diagih melalui 4 program utama iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan zakat daripada Bank Islam Malaysia Berhad BIMB dari Ketua Pegawai Rangkuman Kewangan Kumpulan BIMB iaitu Muhammad Nazri Cik kepada TBS di Kuching. Selain itu, 3.25 juta ringgit bantuan khas COVID-19 TBS telah diagihkan sepanjang tahun ini. Walaupun telah memasuki hari keempat berakhirnya pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12, namun kehangatannya masih dirasai khususnya berkaitan gabungan Parti Sarawak GPS yang memenangi 76 kerusi. Malah perbualan di kedai kopi sama ada dalam kalangan penganalisa politik atau orang ramai masih berkisar kejayaan GPS itu. Presiden Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB Pandi Suhaili berkata, kemenangan ini juga antara lain atas faktor pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang berupaya membawa GPS merealisasikan janji yang diberikan khususnya berkaitan pembangunan infra rakyat. Kalau kita lihat sepanjang kerjaya Abang Jo memegang tampuk kepimpinan di dalam tempoh 4 tahun ini, kita dapat rasakan pelbagai perubahan, pembangunan dan sebagainya yang beliau lakukan. Slogan Sarawak First atau Utamakan Sarawak yang dibawakan GPS setelah 4 parti Sarawak itu keluar daripada Parti Komponen Barisan Nasional pada tahun 2018 ternyata diterima baik rakyat. Bagi aktivis masyarakat Ismawi Ishak, ia juga diterjemahkan oleh pengundi seperti di Dun Tanjung Batu Bintulu. Yang memberi kesan kepada orang-orang Sarawak untuk memimpin, mentadbir, mengurus negeri Sarawak tanpa ada campur tangan pihak-pihak lain. Dan kalau kita melihat di Tanjung Batu misalnya, yang sebelum ini merupakan kubu kuat kepada pembangkang iaitu DAP, sekarang telah berjaya diambil alih oleh GPS. Walaupun dapat kemenangan yang agak tipis, majoriti yang tipis, tetapi memberi kesan yang mendalam dan sangat signifikan kerana rakyat bersungguh-sungguh untuk memastikan GPS menang bagi kawasan Tanjung Batu. Manakala penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain menurut Pandi pula merupakan satu kesinambungan idea dan pendekatan daripada Allahyarham Tok Nan yang diteruskan Tan Sri Abang Johari demi kepentingan dan keharmonian antara agama di negeri ini. Dengan penubuhan Unifor ini, rakyat sangat yakin kejujuran dan keikhlasan kerajaan GPS dalam menyatukan rakyat Sarawak dalam pelbagai hal, termasuklah agama dan sebagainya. Jadi agama-agama lain mendapat hak mereka, mendapat pembelaan yang sewajarnya. Justru wakil-wakil rakyat GPS yang telah diberikan mandat wajar melipat gandakan usaha dan bukannya berpeluk tubuh kerana sudah merasa selesa dengan kemenangan yang dikecapi. Jadi inilah peluang kita untuk kita kembali bersama-sama dengan kepimpinan kerajaan GPS untuk bersama-sama memperkukuhkan matlamat yang ingin dicapai oleh perjuangan GPS itu sendiri. Untuk rekod, kawasan Bintulu mempunyai 4 dun iaitu Jepak, Kemena, Tanjung Batu dan Samalaju yang kesemuanya dimenangi GPS dalam PRU Dun Sarawak ke-12. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu giat mengesan seorang penama Tiong King Guan berusia 35 tahun bagi membantu siasatan satu kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. IPD Sibu menerusi satu hantaran di Facebook menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan penama boleh menghubungi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Sibu di SP Hadian Keria. Sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi DSP Hadian di talian 017-411-4341 atau ASP Musa Dolmat di talian 013-508-2919.
Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Saudara, awasi keselamatan masing-masing sepanjang musim tengkujuh ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Baik, fokus dari negeri di bawah bayu. Kerajaan negeri komited lahir modal insan berkemahiran tinggi dalam sains, teknologi dan inovasi. Perincannya langsung bersama Jovenia Jimlajim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Azam, Sabah komited membangunkan kumpulan besar modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang sains, teknologi dan inovasi ketika ekonomi global memasuki revolusi perindustrian 4.0, IR 4.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata Belanjawan Sabah 2022 tidak hanya memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi, malah pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Sejumlah RM127.06 juta diperuntukkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri bagi melaksana program mengadaptasi dan membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Menurut Datuk Haji Ji, Kerajaan Negeri turut memperuntukkan RM500,000 untuk kajian kebolehilaksanaan pembangunan Pusat Kemajuan IR 4.0 di Sabah Skills and Technology Centre SSTC bagi memastikan kemahiran tenaga kerja tempatan dapat ditingkatkan untuk memenuhi keperluan semasa. Teks ucapan Ketua Menteri dibacakan pembantunya Datuk Abidin Madikir ketika majlis tamat program Skills for Prosperity SSTC di Kota Kinabalu. Datuk Haji turut menzahirkan penghargaan usaha SSTC melaksana program latihan ini dengan kerjasama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dan Suruhanjaya Tinggi British Kuala Lumpur. Dua daerah dipilih untuk projek perintis iaitu Ranau untuk keusahawanan pemprosesan makanan dan Tuaran bagi menerapkan elemen teknologi dalam pemprosesan makanan. And we are happy to guide them from stage 1, meaning what they are doing now, doing business plan, up to the point that they are selling and able to do e-commerce type of selling of their products. Secara peribadi, banyak manfaat yang saya dapat terutama sekali dalam cara-cara untuk buat pemasaran produk dan sekaligus dia mengajari kita macam mana mau buat strategi pemasaran. Yang saya suka adalah itu digital marketing lah sebab kalau macam saya ada bisnes kan begitu. So digital marketing tu bagi saya penting untuk saya guna dalam saya punya bisnes untuk kasih promote saya punya bisnes begitu. Seramai 50 pelatih menerima sijil tamat kursus dalam program berkenaan. Dalam pada itu turut dilancarkan Bosch Rexroth Cyber Physical Training System IR 4.0 yang merupakan kilang pintar mini yang akan membantu pelatih memahami lebih baik teknologi terkini. Sabah negeri ketiga memilikinya dan keempat di rantau ASEAN. Kerajaan negeri amat menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus tanpa mengira masa untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, keputusan kerajaan melonggarkan lebih banyak sektor ekonomi menyebabkan tugas dan tanggungjawab petugas barisan hadapan juga semakin bertambah. Ketua Menteri menegaskan semua pihak masih berusaha menangani krisis kesihatan yang memberi impak negatif amat besar kepada ekonomi, sosial dan cara hidup masyarakat global. Kerajaan negeri berharap hubungan yang erat di antara barisan petugas hadapan dan juga masyarakat dapat dikekalkan agar kita dapat menjaga keselamatan, keamanan dan kemakmuran di negeri ini. Datuk Haji Ji berucap dalam majlis penghargaan sekalung budi kepada barisan hadapan daerah Tuaran di Tuaran. Beliau turut berharap rakyat secara keseluruhannya akan membantu kerajaan menangani pandemik ini dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang dikuatkuasakan. Datuk Haji Ji turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga kerja Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Tuaran di bawah kepimpinan pegawai daerah yang komited dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat semasa pandemik.
4 keluarga kurang berkemampuan dari 4 kampung dalam kawasan daerah kecil Membakut menarik nafas lega dan bersyukur mendapat rumah baharu melalui program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT dilaksana kerajaan. Penyerahan kunci rumah disempurnakan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif di kampung terlibat iaitu Kampung Sungai Damit, Bawan, Lumat dan Dungau. Datuk Arifin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Membakut berharap rumah ini dapat memberi keselesaan dan kegembiraan kepada keluarga terlibat terutama menjelang musim perayaan Krismas ini. Beliau juga akan memohon lebih banyak PPRT disediakan di kawasan tersebut. Kawatannya tidak mencukupi. Lebih ramai yang memerlukan lagi. Jadi kita berikan keutamaan yang lebih memerlukan dan memang ramai yang menunggu untuk menerima perumahan ini. Jadi kita melalui GPKK, melalui unit PPM akan mengenal pasti mana-mana keluarga yang lebih layak dan juga kita memberikan melalui PDM. Sementara itu, bagi penerima termasuk pasangan kembar di Kampung Bawan menyifatkan rumah baharu tersebut hadiah istimewa hari Krismas buat mereka sekeluarga. Lebih selesa lah dan boleh senang, boleh belajar dengan lebih senang. Boleh sambut dengan lebih selesa lah. Gembira lah dapat rumah baru yang lagi selesa untuk tinggal. Terdahulu Datuk Arifin turut menghadiri majlis ramah mesra dan penyampaian sumbangan Krismas gereja-gereja dan ketua-ketua adat bagi kawasan Dun Membakut di Membakut. Penerima bantuan khas COVID-19 BKC Fasa 3 menzahirkan rasa syukur menerima bayaran yang mula dikreditkan ke akaun Isnin lepas. Mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berkata sumbangan itu amat membantu meringankan beban mereka, terutama yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Rata-rata mereka berharap kerajaan akan meneruskan bantuan itu pada masa hadapan. Alhamdulillah, syukurlah orang bagi kami bantuan begini. Apalagi kami ini memang memerlukan bantuan lah. Pasal kami tiada kerja. Kita harap-haraplah bantuan ini berpanjangan lah. Pasal semua pun rakyat memerlukan inilah kan. Boleh meringankan bebanan membeli barang-barang keperluan lah begitu. Membantu bayar rumah sewa, belanja sekolah anak. Begitulah. Ada meringankan lah, betul-betul meringankan. Terima kasih lah atas bantuan tu. BKC layak diterima golongan miskin tegar dan B40 dengan jumlah pendapatan RM5,000 ke bawah dan warga emas serta bujang dengan pendapatan RM2,500 ke bawah berdasarkan kriteria kelayakan Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia utamakan keselamatan khususnya ketika musim tengkujuh ini. Dengan itu, kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jovinia, langsung dari Sabah. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 29 Disember. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah 22 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.